sedang berkhidmat seperti pesara kerajaan, pelajar Institut Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Tinggi tetapi perlu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Seterusnya, menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru Yang tahunan. Berhormat Menteri, celahan sedikit Tasik Pada Guru. siapa tu? Okey, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri ada sebut tadi mengenai kenyataan-kenyataan media dikeluarkan yang memberikan kelonggaran kepada sekolah-sekolah. Dan saya rasa Yang Berhormat Menteri maklum bahawa banyak pandangan yang mengatakan bahawa Yang Berhormat Menteri selalu mengeluarkan kenyataan media tapi tidak diikuti oleh garis panduan atau pekeliling yang menjelaskan semua perkara ini. Jadi bagaimana dari segi pelaksanaan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan, contohnya apa sebenarnya definisi aktiviti yang tidak membawa impak besar kepada para pelajar, apa definisinya dan bagaimana guru-guru nak tahu apa impak besar, apa impak kecil, apa impak sederhana. Terima kasih Yang Berhormat. Saya cukup berterima kasih di atas concern dengan izin Datuk Yang Bertua kerana memang dari segi tindakan KPM akan mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas untuk yang pertama itu berkaitan pemansuhan pertandingan ataupun sambutan serta majlis yang tidak memberi impak besar terhadap pembelajaran murid kepada sekolah sebelum sesi 2023-2024 bermula. Jadi jangan risau, saya bagi jaminan kepada ahli yang berhormat semua untuk sampaikan kepada guru-guru, JPN dan DPD masing-masing bahawa surat perkeliling ikhtisas ini akan dikeluarkan dengan segera untuk jadi menjelaskan adakah itu maksudnya soalan itu tidak boleh dilaksanakan lagi dan kenyataan dikeluarkan sebelum kita ada definisi yang sebenar? Boleh dilaksanakan. Yang ada dalam aspek itu nanti adalah perinciannya. Jadi jangan risau. Sebelum bermula sekolah, kita akan keluarkan. Terima kasih Yang Berhormat. Boleh saya teruskan? Terima kasih. Baik. Kemudian menetapkan... Yang Berhormat Menteri, minta laluan. Ya, daripada mana tu? Kulim Baru. Ya, Kulim. Ya. Kulim, boleh tak Kulim? Kulim banyak sangat soalan Kulim yang saya perlu jawab. Okey, saya nak Saya bagi laluan kepada yang tidak ada soalan. Bagi Menteri jawab dulu. Bagi Menteri jawab dulu. Okey? Bagi Menteri jawab dulu. Kita lain ni pun nak dengar juga. Kami yang lain ni pun nak dengar juga. Bagi Menteri jawab dulu. Apa Putrajaya? Apa? Putrajaya kenapa? Kenapa Putrajaya? Putrajaya kenapa? Putrajaya kenapa? Nak meringankan beban guru. Kenapa Putrajaya? Bagi Menteri jawab dulu. Relax lah. Dah makan ke belum? Menteri bagi. Kulim duduk dulu. Okey, sikit ya. Tak, Kulim duduk dulu. Menteri nak jawab. Menteri duduk Kulim lah. Kulim ada soalan saya akan jawab nanti. Kulim jangan risau. Okey? Baik. Sekejap saya habiskan ini dulu. Sekejap bagi saya habiskan dulu. Kemudian menghadkan penganjuran sambutan Hari Guru tahunan kepada peringkat kebangsaan dan sekolah sahaja. Menetapkan ringkasan rancangan pelajaran harian RPH di peringkat KPM bagi memastikan kembali memenuhi keperluan surat perkeliling ikhtisas KPM bilangan 3 1999 yang merangkumi elemen objektif, pengajaran dan refleksi dan memperkukuh autonomi guru dalam perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran serta pentaksiran bilik darjah dengan menjadikan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sebagai rujukan. Ahli yang berhormat sekalian, KPM turut akan sentiasa menilai situasi dan memperkenalkan langkah-langkah yang dapat mengurangkan beban tugas guru dari semasa ke semasa dan agar dapat memastikan kesejahteraan guru terjamin dan fokus utama mereka adalah untuk pengajaran dan pembelajaran dapat dioptimumkan. Ahli yang berhormat, Jelebu ada? Tidak ada. SIG ada? SIG ada, okey. Ya. Baik. Ahli yang berhormat, yang saya panggil nama sila angkat tangan ya supaya saya boleh catatkan kehadiran. Macam cikgu. Siapa yang hadir supaya boleh Macam saya jawab cikgu lah. Baik. Ahli yang berhormat SIG turut menyatakan tren guru bersara awal semakin meningkat. KPM mengambil perhatian yang serius terhadap perkara ini. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan kajian tinjauan faktor-faktor persaraan awal guru dan kaitannya dengan pembangunan profesionalisme keguruan pada tahun 2022. Dapatan kajian menunjukkan bahawa antara faktor menarik adalah kestabilan kewangan,
keluarga, faedah persaraan dan kebajikan diri. Manakala faktor menolak adalah disebabkan pendigitalan pendidikan, kesihatan, jurang generasi dan perubahan pelaksanaan dasar. Bagi menangani perkara ini, KPM telah melaksanakan beberapa pendekatan seperti berikut. Pertama, menubuhkan jawatankuasa pengambilan dan penempatan guru KPM, di mana jawatankuasa ini berperanan mengenal pasti perubahan yang berlaku dalam dasar, kurikulum, program dan enrolment murid yang memberi implikasi kepada keperluan guru. Seterusnya, memastikan keseimbangan dalam pengambilan serta penempatan guru di sekolah KPM. Kedua, melaksanakan urusan pengambilan guru secara berterusan dari semasa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan mata pelajaran option mata pelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pertukaran guru sebanyak 4 kali setahun bagi memudahkan pergerakan guru untuk mengisi kekurangan guru di luar bandar dan menggunakan kluster mata pelajaran bagi meningkatkan proses penempatan dan pertukaran guru. Di samping itu, kita juga KPM menyediakan peluang pembangunan profesionalism kepada guru bagi memastikan guru sentiasa bersedia dan bermotivasi dalam menjalankan tugas serta berusaha meningkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. Di samping itu juga, kita juga di peringkat KPM menyediakan latihan dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi untuk memberikan kemahiran pengurusan emosi, kawalan diri dan amalan harian yang positif berdasarkan tahap kesejahteraan psikologi yang dinilai melalui inventory kesejahteraan psikologi. Terlaluan. Ya, silakan. Tuan daripada mana ya? Terima kasih. Oh, balik Yang orang Menteri. kampung saya. Silakan. Silakan. Mengenai kebajikan guru Ya. dan pertukaran guru. Ya. Saya difahamkan bahawa setiap guru baru tidak boleh memohon pertukaran selama 3 tahun. Okey. Mana selepas 3 tahun tu baru boleh minta tukar. Yang menjadi masalahnya kalau guru yang belum berkahwin, dia tak ada masalah. Tapi guru yang sudah berkahwin, suami Mana tuan tahu tak ada masalah yang belum berkahwin? yang belum berkahwin tu guru baru, dia tak masalah sangat. Tapi guru yang dah berkahwin, suami ada di Kedah, isteri ada di Johor, baru kahwin. Jadi isunya apa? Jadi Yang masalahnya dia ada ulang alik. Okey. Kadang-kadang setiap minggu, 2 minggu. Yang lebih jadi masalah lagi apabila isterinya mengandung Ini ataupun yang berhormat sakit. nak sentuh isu duka lara ke? Jadi nak minta, ya. Jadi kalau boleh minta kementerian kurangkan daripada 3 tahun boleh bertukar tu kepada setahun. Baik. Sebab memang ini merupakan satu masalah besar kepada kedua-dua suami isteri ini. Minta pertimbangan Kementerian Pendidikan. Terima kasih Yang Berhormat. Dengar suara Yang Berhormat pun saya duka lara. Yang Berhormat, saya mengambil perhatian tentang isu tersebut dan isu tersebut bukanlah isu baru sebenarnya, tetapi saya ingin memberikan penekanan begini, ya. Sekiranya terdapat isu-isu yang terkait Apa masalah suara baling ni? Saya tersentuh, Yang Berhormat, saya tersentuh. Dia sangat menyentuh. Dan saya faham isu duka lara ini menyentuh banyak jiwa pihak-pihak. Jadi saya ingin tekankan begini bahawa walaupun itu polisinya, dasarnya, tetapi sentiasa ada ruang untuk pihak-pihak tersebut mengemukakan kepada KPM alasan-alasan mendesak. Ya, sebagai contoh, ada laporan-laporan perubatan yang boleh menyokong permohonan tersebut ataupun isu-isu keselamatan yang ada yang boleh menyokong permohonan tersebut. Terima kasih Yang Berhormat. Pak Menteri, sikit ya, bersik tadi yang soalan berkaitan dengan pendapatan guru ya. Pendapatan. Kekurangan guru di sekolah-sekolah termasuk di daerah Sik saya ya. Nampaknya tidak ada keseimbangan. Pendapatan ke pendapatan? Itulah. Penempatan guru. Penempatan, okey. Penempatan. Ya. Okey. Ya, saya lihat ada ketidakkeseimbangan dari segi penempatan guru dan juga guru-guru lepasan institusi kita ni ya. Ada mereka yang terpaksa menunggu penempatan itu sehingga 2-3 tahun. Tapi ada sekolah yang menunggu kekurangan guru ni sehingga juga waktu yang sama. Saya ambil khusus satu sekolah menengah agama Sik. Mereka kekurangan 8 orang guru sekarang.
ya, guru pendidikan Islam, tak ada guru bahasa Inggeris. Jadi mohon perhatian dari segi penambatan guru dan lihat setiap daerah itu ada keperluan-keperluan masing-masing dari segi keperluan guru itu. Terima kasih Menteri. Terima kasih Sik sebab ini soalan baru dan juga khusus untuk Sik. Jadi saya akan jawab secara bertulis dan barangkali saya akan pergi ke melawat Sik selepas ini untuk meninjau isu-isu yang Dia jemput saya sekali, jangan tinggal saya. Oh, tak tinggal. Baik, seterusnya ahli yang berhormat. Di Kuala Kedah biasa tinggal tu, pergi Kuala Kedah tak abang. Ahli yang berhormat, Kulim Bandar Baru telah mempersoalkan tentang ruang untuk guru menyambung perkhidmatan sekiranya mereka memilih untuk bersara lebih awal dari umur wajib 60 tahun. Untuk makluman ahli yang berhormat, kerajaan telah memberikan pilihan atau option persaraan wajib kepada pegawai awam termasuk pegawai perkhidmatan pendidikan melalui Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 13 tahun 2011 yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2012. Pegawai yang sedang berkhidmat pada masa tersebut telah ditawarkan untuk memilih option umur bersara dari umur 55, 56 dan 58 tahun kepada umur 60 tahun. Pilihan umur persaraan wajib yang telah dibuat adalah muktamad dan pegawai hendaklah bersara apabila mencapai umur persaraan yang telah dipilih selaras dengan Akta Pencin 1980 Akta 227. Ahli yang berhormat Kulim Bandar Baru juga telah menyentuh tentang jumlah elan rendah yang diterima oleh pentadbir sekolah. KPM sentiasa prihatin dan dengan komitmen dan kesungguhan pentadbir sekolah ini yang terdiri daripada pengetua atau guru besar dan guru penolong kanan dalam melaksanakan tanggungjawab yang penting untuk memastikan kecemerlangan sesebuah sekolah. Untuk makluman ahli yang berhormat, Jabatan Perkhidmatan Awam sedang meneliti penambahbaikan perkara ini melalui kajian rasionalisasi elan perkhidmatan awam. Merujuk kepada isu grade guru besar seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat Sri Gading ada? Tidak ada. Ahli yang berhormat Muhammad, Igan. minta laluan sikit. Ya, silakan. Boleh Baik, terima kasih atas jawapan tu walaupun ada lagi yang saya tanya banyak mungkin belum disentuh. Cuma saya nak tanya tentang banyak sangat Kulim tanya ni. Ya. Saya tanya tentang penempatan ataupun guru interim ni. Guru interim yang mana boleh belum lagi diserap sebagai guru tetap. Ya, okey. Okey, yang kedua iaitu tentang bangunan-bangunan pusat kegiatan guru. Pusat kegiatan guru. Yang mana kebanyakan sekolah-sekolah telah pun tidak digunakan. Saya mohon supaya pusat kegiatan guru ni diberi kepada sekolah-sekolah yang ada pusat kegiatan guru untuk digunakan daripada terbiar begitu saja. Baik. Yang ketiga iaitu tentang bilik kebal. Bilik kebal untuk soalan-soalan peperiksaan. Yang mana bilik kebal ni terutama di Kulim Bandar Baru lah dah usang. Masuk sebab bilik kebal ni diberi kepada dua bahagian, satu untuk soalan dan satu Kulim, untuk ruang kerja. ini isu baru ke itu Isu dibangkitkan? baru, isu baru. Isu baru ni. Isu baru. Tak Isu boleh baru. Kulim, tak boleh ni. Isu baru tak boleh dibangkitkan. Isu baru. Oh, Okey, tak nak boleh. perhabis Tuan Speaker, nak perhabis ya. Cuba tengok balik bilik ni macam baik. terlalu usang dan Baik, Okey, terima point kasih taken. Kulim. Point baik. taken. Terima kasih Kulim. Baik, Terima kasih. seterusnya ahli yang berhormat Igan. Saya nak merakamkan ucapan khusus kepada Igan. Ya, Iga angkat tangan sana. Cikgu. Saya nampak kehadiran okey. dia. Saya nak merakamkan ucapan terima kasih yang khusus kepada Igan. Cikgu panggil angkat tangan. Kerana Igan telah secara konsistennya membangkitkan isu pendidikan ini daripada awal. Saya ikuti semua soalan-soalan Igan, semua perbahasan Igan yang memang sangat menjurus kepada isu-isu Igan murid baik, cikgu. yang terkait rapat dengan pendidikan. Ahli yang berhormat Igan telah membangkitkan tentang penambahan kuota guru sekolah luar bandar untuk mengikuti kursus NPQEL. KPM menyediakan peluang yang sama rata kepada guru yang layak untuk menyandang jawatan guru besar dan pengetua di sekolah di bawah KPM berdasarkan unjuran keperluan di setiap JPN. KPM telah melaksanakan pelbagai pendekatan bagi memastikan pengisian
PGB di sekolah luar bandar antaranya termasuklah mempromosikan MPQL ini di peringkat JPN dan PPD. Pihak JPN juga telah mengambil inisiatif mengenal pasti guru-guru yang berkelayakan di sekolah luar bandar untuk dicalonkan untuk mengikuti kursus MPQEL ini. Berhubung kekurangan guru dan pengambilan guru seperti yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat, sekali lagi, Jelebu tidak ada, tetapi IGAN dan SIG ada di dalam dewan ini. Jadi saya akan jawab, KPM sentiasa memberi perhatian terhadap pengisian guru di sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM telah melaksanakan pengambilan seramai 22,327 orang guru pada tahun 2021 dan 2022 dan telah ditempatkan di sekolah KPM di seluruh negara. Ini merupakan inisiatif yang diambil oleh KPM bagi mengatasi kekosongan guru yang telah berlarutan sekian lama. Untuk pengambilan guru akan berterusan dari semasa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan dan keperluan option mata pelajaran. Untuk makluman ahli yang berhormat IGAN, khusus di negeri Sarawak, saya pandang sanalah pandang IGAN. Peratus pengisian guru sehingga 31 Januari 2023 adalah sebanyak 92.3%. KPM juga berusaha untuk memastikan guru kelahiran Sarawak diberikan keutamaan dan ditempatkan di negeri kelahiran mereka berdasarkan kekosongan perjawatan dan keperluan option. Untuk makluman, pada tahun 2022 hingga Mac 2023, seramai 232 permohonan pertukaran guru keluar dari Sarawak telah diluluskan daripada 1,386 permohonan. KPM telah berjaya menempatkan guru baru seramai 3,834 ke Sarawak pada tahun 2022 dan merupakan penempatan guru baru yang tertinggi berbanding di negeri-negeri lain. Untuk makluman yang berhormat IGAN. Selain itu, pada 3 Januari 2023, seramai 222 orang guru baru telah ditempatkan ke Sarawak khusus bagi sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah Daro. Peratus pengisian guru sehingga 20 Januari 2023 adalah sebanyak 86.31%. Untuk makluman yang berhormat, pelaksanaan dasar 90-10 di Sarawak telah pun dilaksanakan dalam pengambilan guru baru di sekolah di bawah KPM dengan memberi keutamaan kepada graduan lepasan IPG dan Universiti Awam. Pada masa ini, sebanyak 89.81% guru anak kelahiran Sarawak ditempatkan di negeri tersebut. Penempatan guru dibuat berdasarkan mengikut option mata pelajaran bagi mengisi kekosongan tersebut. Bagi tujuan kekosongan guru besar yang melibatkan 7 buah sekolah rendah di bawah PPD Daro, KPM akan mengeluarkan arahan penempatan yang berkuat kuasa yang berhormat pada 15 Mac 2023 ini. Yang berhormat boleh maklumkan berita gembira ini kepada anak-anak dan guru-guru di Daro, yang mana sekolah yang telah pun mendapat arahan penempatan ini adalah SK Kampung Penasu Daro, SK Orang Kaya Muda dan SK Kampung Kut. Ya, kalau Kedah ni Kut ni takut tak jadi, Kampung Kut. Ya. Manakala bagi SK Nangga Semah, SK Teluk Gelam, SK Kampung Tebang dan SK Muhammad Redeh Saai, KPM sedang meneliti dan memproses permohonan tersebut dan akan melaksanakan pelantikan guru besar dalam tempoh terdekat. Yang berhormat IGAN mengenai pengambilan calon guru dalam kalangan anak Sarawak ke IPG. Dasar pengambilan calon guru KPM adalah terbuka kepada semua calon yang memenuhi syarat dan melepasi saringan ujian kelayakan calon guru dan temuduga yang ditetapkan. KPM juga menawarkan program ijazah sarjana muda perguruan bidang pengkhususan pengajian bahasa Melayu menerusi laluan khas calon guru Peribumi Penan ke IPG. Jadi kita ada satu program khas untuk guru Peribumi Penan ke IPG. Pengambilan anak Sarawak ke IPG akan memastikan bilangan graduan IPG anak kelahiran Sarawak boleh terus berkhidmat di negeri tersebut. Jelebu tidak ada. Ahli yang berhormat, Kuliah Bandar Baru pertanyakan tentang kekurangan anggota kumpulan pelaksana.
Ahli yang berhormat, KPM sentiasa memberi perhatian serius terhadap keperluan sumber manusia di sekolah-sekolah termasuklah keperluan AKP, Anggota Kumpulan Pelaksana. Untuk makluman ahli yang berhormat, seramai 2,671 orang AKP baru yang terdiri daripada pelbagai skim perkhidmatan telah ditempatkan di seluruh negara pada tahun 2022. Manakala seramai 1,170 orang lagi akan menerima penempatan pada Mac 2023. KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan selaku pihak berkuasa melantik dalam memastikan pengisian AKP dapat dilaksanakan mengikut keperluan. Antara langkah yang diambil bagi meningkatkan pengisian AKP di sekolah KPM adalah melalui kaedah pengambilan MyStep. Ahli yang berhormat Jerai ada? Angkat tangan. Saya Okey, Dia terima kasih. Terima kasih ahli yang berhormat Jerai telah mengemukakan cadangan agar pedagogi Jawi dalam kalangan guru di sekolah dimantapkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, KPM sentiasa komited dan beriltizam untuk memastikan setiap guru mengekalkan kualiti sepanjang tempoh perkhidmatan melalui latihan pemantapan kompetensi yang berstruktur berdasarkan laluan kerjaya, grade dan jawatan termasuklah guru-guru subjek pendidikan Islam yang mempraktikkan kemahiran pedagogi yang menggunakan tulisan Jawi. Di peringkat calon guru yang mengikuti pengajian di IPG, pengetahuan dan kemahiran dalam bidang Jawi merupakan salah satu komponen dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Di dalam kursus pedagogi ibadah, adab dan Jawi, secara, kejap ya, habiskan ayat ni, khususnya memfokuskan kepada analisis dan huraian isu kandungan bidang Jawi sekolah rendah dan dijadikan sebagai sebahagian kandungan kursus teras bagi pendidikan Islam. Ya, Jerai, apa masalahnya? terima kasih Habib Menteri. Cuma satu saja untuk saya dapatkan, apakah dasar kementerian untuk mengembalikan semula tulisan Jawi dalam SPM di peringkat pendidikan Islam? Awak tak tanya dalam tu tadi, dalam perbahasan. Ini isu baru. Memang ada dalam perbahasan saya. Ada dalam Ya. perbahasan ya. Baik. Mungkin pegawai tak sempat tulis tu. Pegawai tak sempat tulis, nanti saya cek dengan pegawai saya. Yang berhormat, dasar sedia ada tentang Jawi masih lagi dikekalkan. Walau bagaimanapun saya fikir jika ada isu-isu yang mendesak, khususnya yang terkait rapat dengan mengekalkan kualiti ini bagi saya cukup penting dan isu tersebut wajar juga menjadi sebahagian daripada barangkali juga boleh dijadikan sebagai salah satu advokasi penting di peringkat sekolah tentang kepentingan tulisan Jawi ini. Ahli yang berhormat, seterusnya adalah berkaitan dengan pembangunan dan infrastruktur. Yang ini yang paling banyak sekali Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya nak cek kehadiran ini, Ledang, Angkat tangan. Hulu Langat, Muar tak ada, Segamat, Sebuyau, Batang Lupa, YB. Selangau, Kulim Bandar Baru, Batang Sadung, Ranau, Putatan, Kuala Pilah dan Betong. Baik. Untuk Tarik makluman Buntar tak sebut pun. ahli yang berhormat. Pucang Borneo pun ada, Pucang Borneo. Tarik Buntar tak sebut pun. Jangan lupa Pucang Borneo. Sabar. Ada dalam perbahasan. Ada. Pelan-pelan. Ada yang khusus. Yang ini yang pertanyaan secara jemaah. Ya? Saya pergi yang jemaah ni dulu. Agenda berkaitan pembangunan sekolah daif menjadi salah satu daripada 7 teras utama Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk itu, KPM memberikan keutamaan dalam usaha menangani sekolah yang mempunyai bangunan daif di seluruh negara. Ini juga menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri untuk KPM memberikan tumpuan kepada usaha menaik taraf bangunan sekolah yang daif, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Komitmen menangani sekolah daif akan menjadi tumpuan yang paling utama. Ahli yang berhormat, KPM amat menghargai inisiatif dan cadangan yang telah dikemukakan oleh semua ahli yang berhormat berkaitan dengan mengatasi isu bangunan daif di sekolah. KPM telah melaksanakan penetapan projek pembangunan semula atau menaik taraf bangunan sekolah yang daif berdasarkan analisis skor grade impact bagi menentukan tahap kehadiran komponen fizikal atau fasiliti bangunan di sekolah. Bagi tempoh tahun 2016 hingga 2022, sebanyak 920 projek menaik taraf dan membangunkan semula bangunan daif di sekolah di seluruh negara telah diluluskan. Sehingga 16 Februari 2023, sebanyak 664 projek telah siap
sepenuhnya. 86 projek berada di peringkat pembinaan dan 170 projek di peringkat prabina. Permohonan pelaksanaan projek ini akan diteruskan secara berfasa melalui peruntukan yang diluluskan oleh agensi pusat bagi setiap rolling plan dengan izin dalam rancangan Malaysia 5 tahun. Walau bagaimanapun kelulusan dan pelaksanaan projek adalah tertakluk kepada keutamaan dan kedudukan kewangan semasa kerajaan. Ahli Parlimen Betong ada? Betong. Boleh saya, ada. Menteri boleh saya bangkitkan? Ya, Ledang. Ya, Silakan. terima kasih. Ini berkenaan dengan infrastruktur dan bangunan yang daif ataupun yang telah pun sebenarnya disifatkan sebagai condemn dengan izin. Condemn maksudnya telah disebutkan untuk diruntuhkan. Ya, di kawasan saya ada bangunan yang begini. Maksudnya sudah tidak lagi boleh digunakan. Betul. Dan berbahaya kepada pelajar dan kepada guru. Iaitu salah satu sekolah di kawasan saya. Jadi saya heran kerana projek ini telah bangunan ini telah ada di situ selama lebih 10 tahun. Tapi tidak ada apa-apa tindakan. Sama ada kerajaan dulu ke sebelum itu pun saya tak kisah. Tapi yang penting ialah tak apa, yang ini nanti kes khusus saya akan bagikan. Tetapi yang lebih penting ialah bagaimana cara kita boleh percepatkan proses supaya perkara ini diambil segera oleh pihak PPD, JKR dan sebagainya. Dan tidak dia menjadi satu karenah birokrasi yang akhirnya merugikan kepada sekolah dan juga kepada murid-murid. Terima kasih. Terima kasih, Ledang. Cikgu, saya sikit boleh, Cikgu? Sekejaplah saya jawab sikit, Ledang dulu. Tak boleh potong cakap cikgu selagi tak habis jawab. Sekejap, Yang macam manja sana. Kalah Pari Unta, kalah. Akal. Ulu langat. Murid nakal, ulu langat. Ulu langat manja semacam tu. Baik. Yang berhormat Ledang, saya Ulu langat yang manja ucapkan ke? terima kasih di atas keprihatinan tersebut dan pastinya saya akan meneliti perkara tersebut khususnya dan juga melihat kembali isu yang berlaku di Ledang. Hulu Langat, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Soal berkaitan dengan saya di Hulu Langat ni, sekolah daif ni tak ada sangat. Cuma masalahnya, sekolah tak siap. Dia tak boleh macam tu, Yang Berhormat. Dia kalau tak ada, tak ada. Sebab skala kita 6 dan 7, dia tak boleh tak ada sangat. Ada ke tak ada? Tak ada. Saya nak sebutkan masalah. Kalau tak ada, tak ada masalah. Sekolah tak siap satu di Taman Pelangi Semenyih. Kemudian yang kedua, jadi Bandar Tasik Kesuma ni, sekolah penuh. Satu bilik darjah, 48 orang. Saya rasa memang dah tak sesuai dah. Kemudian, yang menakutkan kita kalau kita masuk ke sekolah sekarang ni, pengetua ataupun guru besar minta dewan terbuka sekarang ni. Memang mana-mana sekolah sekarang ni, Yang Berhormat Cikgu, memang dia minta kepada kita dewan terbuka. Jadi saya rasa persoalan berkaitan dengan dewan terbuka ni pun, saya rasa Yang Berhormat Cikgu kena tengok juga persoalan berkaitan dengan permohonan daripada pihak sekolah. Terima kasih Yang Berhormat Cikgu. Pernah Ulu Langat begitu lemah lembut. Bagi Menteri. Boleh bagi dulu. Sebab sebenarnya soalan Hulu Langat, sabar. Bagi Saya jawab Menteri. Hulu Langat dulu. Bagi Menteri jawab dulu. Bagi saya jawab dulu. Datuk Saya Speaker, kena ikut mohon peraturan. laluan. Ampang. Adab mesti jawab. Ampang. Baik. Sebelum tu, Datuk Menteri jawab dulu, lepas tu Hulu Ampang Langat jam ni, bertanya. Hulu Langat Datuk ni, sebab Hulu Langat ada sentuh tentang SK Taman Pelangi ya. Baik, saya jawab dulu ya. Ini berita gembira lah untuk Hulu Langat. Saya fikir KPM telah diluluskan projek pembinaan sekolah baru SK Taman Pelangi Semenyih dan SK Taman Sutera Kajang dalam RMK ke-11. Status projek bagi SK Taman Pelangi adalah di peringkat pembinaan, manakala bagi SK Taman Sutera adalah di peringkat prabina. KPM juga telah merancang untuk memohon projek pembinaan bangunan tambahan 6 bilik darjah di SK Kantan Permai, Hulu Langat dalam RMK ke-12, Rolling Plan 4 tahun 2024. Walau bagaimanapun, kelulusan tertakluk kepada kedudukan kewangan semasa kerajaan. Dengan pembinaan projek-projek tersebut, dijangka akan dapat mengurangkan kepadatan murid di sekolah-sekolah dalam Parlimen Hulu Langat. Ya. Ampang bangun dulu kan? Ampang. Oh ya, silakan Ampang. Yang Berhormat Menteri. Kuliah belum. Yang Berhormat Menteri, saya rasa untuk memberikan kefahaman yang lebih jelas kepada ahli parlimen, boleh tak Yang Berhormat Menteri maklumkan apakah rujukan terma tentang istilah daif itu? Sebab sekolah daif ni macam kita tahu berbagai persepsi yang berbeza-beza mengikut ahli parlimen. Jadi kalau ada terma yang khusus, mohon
dikongsikan bersama di sini. Terima kasih. Terima kasih Ampang. Hulu Selangor. Memang penting untuk menjelaskan apakah yang dimasukkan dengan sekolah daif ataupun bangunan daif ini. Ahli yang berhormat sekalian, apabila kita menyentuh soal bangunan daif, sekolah daif ini, ia adalah berdasarkan kepada skala yang diberikan oleh JKR, iaitu skala 6 dan 7, yang mana skala sekiranya diisytiharkan oleh JKR bahawa sekolah atau bangunan itu adalah skala 6 dan 7, bermakna ia langsung tidak selamat untuk diduduki dan anak-anak kita mesti dikeluarkan dan segera daripada bangunan yang tidak kondusif dan tidak selamat itu. Daripada situ barulah kita akan memulakan pembaikan, pemulihan ataupun penyelenggaraan serta pembinaan bangunan baru bagi melihat kepada isu-isu yang terkait rapat dengan skala 6 dan 7 ini. Saya pasti dalam kalangan ahli yang berhormat ramai yang mahu melihat sama ada isu bangunan daif ini ada ataupun tidak di dalam kawasan parlimen masing-masing. Untuk itu saya menyarankan selepas ini ada satu dashboard dengan izin Datuk Di-Pertua yang terkait rapat dengan bangunan daif yang boleh dirujuk di laman sesawang kami untuk memastikan dan melihat sama ada wujud ataupun tidak sekolah daif di parlimen masing-masing serta perkembangan-perkembangan baik pulih, selenggara ataupun pembinaan sekolah-sekolah daif ini dan bangunan-bangunan daif ini di parlimen masing-masing. Jadi untuk itu KPM bersedia untuk menyediakan maklumat tersebut dan semua ahli yang berhormat boleh merujuk kepada dashboard tersebut. Silakan. Kita Menteri Hulu Selangor. Hulu Selangor lama tunggu ni. Terima kasih Menteri. Terima kasih Salak. Okey, adakah kerajaan Kementerian Pendidikan akan menghapuskan IDMI ini yang menjadi stres kepada guru-guru dan juga memberi peluang kepada guru-guru satu lagi step iaitu DG 58. Terima kasih. Banyaknya soalan. Bagi Hulu Selangor. Yang Bapak Menteri. Baik, Hulu Selangor, Sungai Petani ada lagi. Hulu Selangor punya soalan tentang itu bukan Hulu Selangor tu. Yang mana Itu tadi? Pasir Salak. Pasir Salak. Yang ni Hulu Selangor. Oh, Hulu Selangor. Ni Hulu Selangor. Minta maaf. Saya habiskan dulu jawapan untuk Pasir Salak. Boleh, Hulu Selangor. boleh. Saya Pasti sedia saya menanti. bagi Hulu Selangor. Saya sedia Jangan menanti risau. berdiri, tak apa. Okey. Lepas tu Sungai Petani, Yang Bapak Menteri. Baik. Yang Bapak Menteri, Soalan. Parit Bunta ada dalam skrip jawapan tak? Parit Bunta ada banyak soalan dalam Ada dalam tak skrip. apa, tak apa. Kita saya tak berjiran. sabar ni, tak sabar nak Kita berjiran. menunggu. Libung tebal. Parit Bunta. Masa tinggal 3 minit, takut tak masuk. Parit Bunta duduk Parit Bunta. Baik. Ikut giliran. Setakat ini yang berhormat, IDMA ini kita tidak ambil keputusan untuk hapuskan. Tetapi apa yang kita lakukan adalah langkah akomodatif untuk memastikan bahawa guru-guru boleh mengisi maklumat secara offline ataupun online. Jadi tetapi dengan isu-isu yang berlaku, dengan perkara-perkara yang kita telah pun tahu sebagaimana yang berhormat sebut, ada guru yang stres dan sebagainya, kita ambil maklum dan akan terus memperbaiki sistem ini dari semasa ke semasa. Banyak lagi sistem yang akan mereka isi yang berhormat, tetapi saya akan pastikan sistem ini sentiasa berada on track untuk memastikan tidak ada lagi kesan seperti yang berhormat tersebut, stres tersebut. Hulu Selangor? Wabi Menteri, saya ada 2 isu. Saya minta maaf. Satu je saya bagi. Dah tinggal 2 minit je. Simple je insyaAllah. Satu saja. Masa perbahasan 7 minit dia bagi, dia tak sempat nak sentuh. Okay, yang pertama berkaitan dengan kelas OKU. Apa dia? Kelas OKU. Kelas OKU. Okey, untuk makluman, saya rasa mungkin terpaling bersama kot. Dah melebihi daripada kelas tak mencukupi untuk OKU. Jadi mohon untuk kementerian lihat perkara ini. Baik, terima kasih. Dan yang kedua berkaitan dengan ada sekolah-sekolah yang memang dah rosak. Maksudnya nak repair itu pertukan tak dapat-dapat. Macam mana kaedah untuk selesaikan masalah itu? Terima kasih, Pak Menteri. Boleh saya minta nanti Hulu Selangor berikan senarai kepada saya kalau khusus di Hulu Selangor tentang penyelenggaraan dan sekolah yang rosak itu yang seperti Hulu Bagaimana saya nak ni? Berjumpalah dengan cikgu. Berjumpa dengan cikgu. Yang Berhormat Menteri. Baik, Cikgu Yang Menteri. Berhormat Menteri. Baik, Sungai Petani lepas tu Kulim. Yang Berhormat Menteri. Saya dalam dewan. Yang Berhormat Menteri. Ya, Sungai Petani dan Kulim. Sungai Petani dulu. Yang berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri, sedikit celahan tentang infrastruktur. Sekejap. Saya nak tengok ada lagi tak soalan yang penting khusus berkaitan daif ini. Sebuyau ada? Sebuyau tidak ada. Sebuyau tidak ada. Baik. Ranau? Ranau? Ada Ranau. Okey, Ranau. Diam saja abang. Mau jawab sikit ada. Baik.
Untuk makluman ahli yang berhormat Ranau, projek membangunkan semula bangunan Daif di SK Ranau telah diluluskan dalam rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 1 tahun 2021. Sehingga 20 Februari 2023, status terkini pelaksanaan projek adalah di peringkat reka bentuk oleh pihak JKR Malaysia dan dijangka akan diiklan tender pada pertengahan bulan Julai 2023. Surat setuju terima SST pula dijangka akan dikeluarkan pada bulan Oktober 2023. Putatan ada? Putatan tidak ada. Seri Gading tidak ada. Sebelah. Padang Besar. Padang Besar ada? Padang Besar pun tidak ada. Selangau? Selangau ada. Baik. Untuk makluman ahli yang berhormat, permohonan pembinaan baru 2 bilik darjah prasekolah KPM di SK Kelawit Tatau telah diluluskan melalui projek pembangunan dalam RMK ke-12 Rolling Plan 2 tahun 2022. KPM juga telah mengemukakan permohonan projek baru pembinaan 3 bilik darjah prasekolah dan 1 bilik darjah ubah suai naik taraf dalam RMK ke-12 RP3 tahun 2023. Walau bagaimanapun, kelulusan permohonan ini sekali lagi tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan agensi pusat serta kedudukan kewangan semasa kerajaan. Datuk Yang di-Pertua, saya fikir masa saya telah pun tamat. Satu. Datuk Yang di-Pertua. Sedikit tentang Satu ya. Jadi perlukan masa lagi. tentang overload capacity. Saya boleh bagi jawapan bertulis semua. Tak ada masalah. Semua dah Sedikit siap. 2 minit. Menteri nak respon ke tidak? Yang Berhormat Menteri. Tak ada masalah kalau ada masa saya Bandar boleh Puteri ambil. Jaya Bagi di 5 Sungai minit Petani. lagi Menteri, silakan. Okey, sila yang berhormat. Kulim. Sungai Petani silakan. Sungai Petani, Sungai Petani Okey, daripada tadi. pertama sekali saya ingin sampaikan ucapan tahniah daripada guru-guru di kawasan saya atas inisiatif yang baik yang dibawa oleh Yang Berhormat Menteri. Ini membuktikan bahawa berkaliber Yang Berhormat Menteri. Baik, soalan saya tentang infrastruktur tadi. Di kawasan saya, di kawasan Sungai Petani, Bandar Puteri Jaya mengalami overload capacity. Bagaimana orang-orang di Penang yang bekerja di Penang pindah ke Sungai Petani dan ini adalah semuanya adalah productive family. Maksudnya masih bekerja dan juga anak-anaknya masih bersekolah. Dan banyak overload capacity berlaku dan bagaimanakah kementerian ingin menangani perkara tersebut dan berapakah nisbah antara satu guru dan murid dan berapakah nisbah sesebuah kelas itu dan bagaimanakah kerajaan ingin menangani overload capacity yang berlaku di sekolah. Yang Berhormat Sungai Petani, saya ambil perhatian isu overload itu. Ia tidak hanya berlaku di Sungai Petani tetapi juga di banyak di kawasan-kawasan yang lain juga. Yang Berhormat, antara perkara yang telah pun kita lakukan termasuklah menyuraikan kelas-kelas ini. Dalam masa yang sama, kita juga melihat bagaimana kelas ini boleh digunakan secara efektif dan optimum oleh guru. Kita ada beberapa cara yang kita lah pun sebenarnya di peringkat KPM telah laksanakan bagi menangani isu-isu kepadatan kelas ini. Walau bagaimanapun dari semasa ke semasa kita akan pastikan kelas ini terus efektif untuk anak-anak murid kita dan sebab itu kita mulakan dengan pengurangan beban guru sebelum pergi kepada kelas yang lebih efektif. Parit Bunta. Parit Bunta. Ya, Parit lama Bunta dah. Yang Berhormat. Jangan dia. Sila Perintah. Parit Bunta ada banyak soalan. Nak saya jawab yang ini ke? Ke ada soalan lain? Kalau Pak. Ahli parlimen yang lain dulu offkan mic, kesian kat Parit Bunta tak menyala dia macam tu. Tak dengar. SMK Sebuyau tadi, Menteri. Kulim tolong offkan. Menteri, Yang lain SMK tolong Sebuyau, offkan dulu. Batang lupa. SMK Sebuyau tadi. Saya ada tapi mic tak dapat on tadi. Okey, tak apa Parit Bunta. Parit Bunta, offkan. Yang lain dulu offkan. Kesian kat Parit Bunta. Sianlah. Almarhum bapaknya orang kampung saya tu yang main. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang ayu cerita. Kereta berujah manis terus bicara. Ulangan janganlah menyampuk tak tentu hala ya. Oh tak ada pun. Pertama, saya dalam ucapan hari itu sentuh tentang daerah Krian, Parit Bunta dan Bangesserai tidak ada sekolah berasrama penuh. Oh ya. Cuma ada satu je sekolah menengah kebangsaan agama Krian. Tapi sekolah sains tak ada, sekolah menengah vokasional tak ada, semua tak ada. Kesianlah orang Parit Bunta. Antara anak sekolah menengah asrama penuh nun jauh di Patang Padang, di Tapah, di Gerik, di Lenggung. Sedangkan di Parit Bunta tak ada. Bagan Datuk sampai 2-3 sekolah ada bukan main.
Okey, adakah kerana sebab Parit Bunta ini tak pernah ada seorang menteri pun, Timbalan Perdana Menteri sehingga tak ada? baik cakap macam tu. Ha, Parit dah Bunta. tanya je, janganlah marah. Yang kedua, sekali lagi. Yang kedua. Boleh ke tidak sama ataupun adakah Kementerian Pendidikan mempunyai suatu garis panduan kepada sekolah-sekolah dalam melaksanakan beberapa aktiviti supaya tidak bercanggah dengan matlamat falsafah pendidikan Islam itu sendiri yang ingin membentuk anak yang soleh dan solehah. Kerana bila kita nak ustaz-ustazah, cikgu-cikgu nakkan murid-murid menjadi soleh dan solehah macam yang berhormat Menteri Pendidikan, solehah sungguh. Baik, terima kasih. Jadi ada ke tidak garis panduan supaya sekurang-kurangnya aktiviti lain, sokan sebagainya, menutup aurat yang sempurna, sembahyang tak tinggal dan sebagainya. Kena ada satu garis panduan yang jelas supaya guru-guru yang lain juga bekerjasama dengan ustaz-ustazah dan cikgu-cikgu yang mahu anak muridnya menjadi insan yang solehah sebagaimana yang berhormat Menteri Pendidikan. Baik. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kampan, Parit minta lawan Bunta. sikit isu Saya nak penting. jawab sedikit tentang keprihatinan dan kebimbangan ahli Yang Berhormat berkaitan ketiadaan sekolah berasrama penuh di Parit Bunta. Di Bong Tebai pun tak ada. Jangan risau. Jadi kita sama-sama tak ada. Tetapi apa yang penting, di dalam negeri Perak sendiri telah terdapat 7 buah SBP di negeri Perak dan SBP tersebut sedia menampung kemasukan murid yang berpotensi dan layak di kalangan anak watan Perak. Walau bagaimanapun, KPM akan terus meneliti dari semasa ke semasa berkaitan dengan pembinaan SBP ini berdasarkan kepada perancangan serta keperluan semasa. Jadi jangan risau, untuk Perak memang sudah ada 7 dan banyak itu Parit Bunta. Jangan risau. Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat. Okey, saya janji pun 5 minit. Menteri telah pun tamat. Jadi selepas ni jumpalah kat luar. Bawa surat permohonan masing-masing. Menteri, saya nak tanya. Baik, terima kasih. Jawapan yang Menteri. nanti tu. Tuan Speaker, jawapan tu minta kita boleh dapat jawapan sebab saya bangkitkan soal SJKC. Tadi sebutkan jadi lumrah biasa dalam parlimen kita bincang Baik, macam-macam. kita dah buat keputusan Jangan risau. mana-mana Ada yang jawapan tu Yang Berhormat. Terima kasih. Dua perkara SJKC dengan soal baru tu. betul. mana-mana yang tak sempat dijawab secara lisan akan dijawab secara bertulis dalam masa 5 hari bertugas. Tuan Speaker. Baik, terima kasih. Tuan Speaker. Sekejap. Saya tak nak tanya soalan ni. Cuma saya nak merakamkan ucapan tahniah kepada Menteri kerana pada 24 hari bulan Februari hari itu 14 bulan Februari Menteri dah pergi melawat sekolah Adnan, Lieutenant Adnan. Jadi sebagaimana kita tahu, Lieutenant Adnan ni 81 tahun dahulu dia mati ketika mempertahankan negara kita daripada serangan Jepun di Bukit Candu. Jadi saya mewakili bekas-bekas tentera mengucapkan tahniah kerana semangat patriotik yang ditunjukkan oleh Menteri. Saya ingat tahniah. ini yang saya kagum kepada Menteri ni. Okey, itu saja. Selamat. Terima kasih Cikgu. Terima kasih. Baik, seterusnya saya minta jemput Kementerian Perpaduan Negara. Terima kasih Datuk Ketua. Salam sejahtera dan salam perpaduan masyarakat Madani. Ya Ketua, terlebih dulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada 4 orang ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam pembahasan titah diraja yang menyentuh perkara-perkara di bawah Kementerian Perpaduan, iaitu YB Jempol, YB Hulu Langat, YB Kuala Krai dan YB Selayang. Berhubung isu rukun negara yang dibangkitkan oleh YB Jempol dan YB Hulu Langat, saya amat bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh kedua-dua yang berhormat yang mencadangkan supaya rukun negara dihayati dan dijadikan amalan semua. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, rukun negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar semata-mata, tetapi ia menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Dari segi sejarah,
Rukun negara digubal setelah berlakunya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Peristiwa hitam tersebut telah mendorong pemimpin negara dari pelbagai kaum memikirkan satu formula bagi mengukuhkan perpaduan antara kaum. Tuan Dr. Razak Hussein yang mengetuai Majlis Gerakan Negara atau Migran ketika itu telah menubuhkan 3 badan, iaitu Majlis Muhibah Negara, Jabatan Perpaduan Negara dan Majlis Perundingan Negara, dan hasil daripada perbincangan sirip yang diadakan oleh Majlis Perundingan Negara, maka lahirlah Rukun Negara. Ingin saya menarik perhatian kepada semua dalam Dewan Yang Mulia ini bahawa Rukun Negara yang diisytiharkan pada 13 Ogos 1970 menanggungi dua bahagian. Pertama adalah mukadimah atau preamble yang mengandungi 5 perkara yang dicita-citakan untuk dicapai, dan kedua adalah 5 prinsip Rukun Negara sebagai alat untuk mencapai cita-cita tersebut. Dan cita-cita dan prinsip Rukun Negara jelas menjadi kunci kepada keharmonian dan perpaduan. Justru ianya bertujuan untuk menyemai nilai murni di kalangan masyarakat, nilai keagamaan, kesetiaan kepada raja dan negara, kepatuhan kepada perlembagaan dan undang-undang serta masyarakat yang sopan dan bertalusila. Kementerian Perpaduan sejak penubuhannya pada 10 Mac 2020 sememangnya meletakkan Rukun Negara sebagai asas kepada pengubalan dasar perpaduan negara dan Pelan Tindakan Perpaduan Negara 2021 kepada 2030 bagi menggerakkan agenda perpaduan nasional. Antara strategi yang digariskan melalui dasar perpaduan negara adalah meningkatkan literasi, pemahaman dan penglihatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai semangat ciptakan negara untuk mengekalkan keharmonian, keamanan dan kesejahteraan rakyat. Dalam masa ini, Kementerian Perpaduan telah mengambil inisiatif menerapkan nilai-nilai perpaduan dan penghayatan rukun negara bermula dari awal usia kanak-kanak. Contoh di peringkat Tabika Perpaduan, Kementerian telah memperkenalkan modul pendidikan rukun negara untuk memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak tentang nilai-nilai murni bagi memupuk semangat perpaduan dan ciptakan negara. Manakala di peringkat sekolah, kelab rukun negara dan di peringkat institusi pengajian tinggi, Sekretariat Rukun Negara telah bertubuhkan. Sehingga kini terdapat 6,843 kelab rukun negara di sekolah dan 187 Sekretariat Rukun Negara di seluruh negara. Melalui program kedua ini, pelajar-pelajar boleh menghayati rukun negara, melibatkan diri secara aktif dalam program kenegaraan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan masyarakat. Tuan-tuan Ibu berhubung perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kepala Kerai, iaitu tentang usaha kerajaan mencari punca isu perkauman. Ingin saya tekankan bahawa kepelbagaian dalam masyarakat di negara ini menjadi satu keunikan. Dalam masa yang sama, kepelbagaian ini juga menjadi cabaran untuk diuruskan. Selagi ada perbezaan sama ada dari segi agama, bahasa, adat dan budaya, selagi itulah cabaran yang perlu ditangani dengan penuh hikmat. Kerajaan sentiasa memantau isu-isu dan cabaran berkaitan perpaduan yang boleh mencetuskan ketegangan dan menggugat keharmonian masyarakat. Usaha ini sebenarnya telah bermula sejak kian lama, di mana penubuhan Jabatan Perpaduan Negara pada Julai tahun 1969 membuktikan bahawa kerajaan benar-benar meletakkan elemen perpaduan sebagai agenda utama diuruskan. Pada tahun 2013, kerajaan telah menubuhkan Majlis Konsultasi Perpaduan Negara ataupun National Unity Consultative Council sebagai satu badan bebas untuk menasihati kerajaan mengenai hal ehwal perpaduan dan integrasi nasional. NUCC ini telah melaksanakan kajian persepsi tentang isu-isu dan yang mempengaruhi perpaduan. Hasil daripada analisis ini terdapat beberapa cabaran utama telah dikenal pasti,
iaitu dari aspek agama, iaitu sensitiviti dan kepahaman, dari segi pendidikan, disebabkan business schools, dari segi politik, yang politik perkauman, dari segi sosial media, yang tidak bertanggungjawab menyampaikan berita-berita yang dapat mengugatkan kestabilan dan perpaduan. Bagi mengukur keberkesanan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk menangani isu-isu perpaduan, kerajaan juga telah membangunkan Indeks Perpaduan Nasional ataupun IPNAS. Sehingga kini kajian IPNAS telah dilaksanakan 2 kali, iaitu pada tahun 2018 dan juga tahun 2022. Dan dalam kajian ini 5 indikator yang mempengaruhi tahap kesepaduan sosial telah diujikan, iaitu dari segi keunikan, dari segi hubungan sosial rentas etnik, dari segi etos bangsa, dari segi tabiat urus dan pembangunan, dan juga dari segi masalah sosial ataupun isu dan cabaran. Daripada kajian itu, nilai indeks IPNAS ini pada tahun 2018 ialah 0.567. Ada soalan. Menarik, manakala pada tahun 2022 IPNAS mencatatkan peningkatan skor kepada 0.629 yang menunjukkan tahap perpaduan kita berada di tahap sederhana dan terkawal. Boleh bertanya? Boleh. Terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Yang berhormat Menteri bercerita panjang lebar tentang bagaimana mencapai perpaduan, peranan rukun negara dan sebagainya. Tapi dari segi pelaksanaannya, adakah yang berhormat bersetuju bahawa tanggungjawab untuk mencapai perpaduan ini tidak terletak hanya di kementerian yang berhormat saja, tetapi harus dipikul dan dilaksanakan oleh semua kementerian. Dan untuk mencapai tujuan itu, adakah yang berhormat bersetuju agar di semua kementerian diwujudkan unit perpaduan. Dengan lain perkataan, setiap dasar dan program yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang lain itu harus mengambil kira hal-hal atau isu-isu perpaduan. Termasuklah pelaksanaan rukun negara itu sendiri. Sebab jika sekiranya yang berhormat punya kementerian sahaja yang melaksanakan ini, tentu sekali sampai bila-bila pun objektif perpaduan itu tidak tercapai. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang saya setuju dengan cadangan Yang Berhormat itu, sebab itu kalau kita melihat dari segi pengurusan negara kita, perpaduan ini merangkumi ke semua kementerian. Dari Kementerian Ekonomi, dari Kementerian Perundangan, institusi, pendidikan dan sebagainya. Dan sebab itu apabila konsep Malaysia Madani ini disebut-sebut oleh Perdana Menteri baru-baru ini, Kementerian Perpaduan telah menyahut dengan membuat satu kerangka di mana Kementerian Perpaduan telah mengadakan pelbagai kerangka untuk membangunkan Malaysia Madani dari segi perpaduan. Saya setuju dengan apa yang telah dibicarakan oleh Yang Berhormat. Memang mungkin dalam terima kasih. Yang dalam last paragraf yang jawapan saya mungkin ada cadangan-cadangan yang saya akan bagikan untuk direnungkan oleh semua ya. Jadi daripada yang tadi saya telah menyentuhkan daripada indeks untuk daripada indeks perpaduan, sebab inilah dari segi pengukuran tahap perpaduan negara kita di peringkat sederhana. Kalau kita melihat indeks-indeks ini pelbagai kita dapat bangunkan dari segi happiness index, dari segi indeks kesejahteraan, kalau yang lebih tinggi lagi adalah global peace index, dan semua ini adalah untuk mengukur tahap perpaduan, tahap kesatuan rakyat di sebuah negara. Jadi di negara kita ini telah pun diadakan beberapa kajian dari segi indeks kesejahteraan, well-being, indeks well-being, indeks happiness pun ada, dan semuanya ada kaitan dengan sosial dan juga ekonomi. Alright. Mohon mencelah Yang Berhormat. Tanjung Karang. Boleh sah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Menyedari negara kita adalah negara yang berbilang bangsa, terdapat berbagai etnik. Jadi setuju tak kalau saya katakan kalau kita ingin memupuk
perpaduan itu seharusnya daripada anak-anak kecil. Seperti kalau kita mau meluntur rebung harus dari awalnya. Jadi untuk itu contoh yang kita boleh lihat adalah negara Indonesia. Bagaimanakah perpaduan di antara etnik atau kaum di sana dapat dipupuk dengan begitu rapat sekali. Ya? Jadi setuju tak kalau saya katakan kita perlukan sekolah kebangsaan untuk memupuk semangat perpaduan ini daripada anak-anak kecil. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Memang itulah yang sepatutnya kita adakan dari awal lagi. Tetapi apa yang telah jadi kepada negara kita dari peringkat kerajaan British sampai kepada sekarang ini banyak perubahan kalau dari segi pendidikan. Sebab itu dalam sejarah kita melihat oleh kerana pemimpin kita pada masa itu kita amat memikirkan keharmonian, kestabilan dan sebagainya. Dan sebab itu permintaan dari pelbagai etnik grup diberi pertimbangan dan sebab itu dari dahulu kita ada vernacular schools untuk semua India, Cina dan juga Melayu. Dan kita juga sedar selepas itu kita juga sedar untuk mengadakan sekolah wawasan. Tapi hanya tidak kesampaian oleh I think only 5 school. Wawasan telah tubuhkan dan apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat tadi dari awal lagi. Dan sebab itu sekarang ini dalam Kementerian Perpaduan kita telah dari awal lagi dari peringkat taska. Yang Pak Menteri saya nak respon sikit. Jempol. Sekejap. Dari peringkat taska kita telah membuat satu pada kurikulum adalah rukun negara untuk dimasukkan dalam silibus di peringkat taska. Jempol ada soalan. Terima kasih Yang Pak Menteri. Jadi sebagaimana kita sedia maklum bahawa panduan hidup bagi rakyat negara kita ialah rukun negara. Tapi sebelum itu sebagaimana kita sedia maklum iaitu pada tahun 1955 sebelum kita mencapai kemerdekaan kita ada sistem kontrak sosial Ini atas persepahaman semua kaum yang ada dalam negara kita dengan menjaga kepentingan semua kaum. Ini kontrak sosial ini asas dia. Kalau 32 juta rakyat negara kita ini faham latar belakang macam mana pembentukan permuafakatan rasionalnya semua kaum yang ada pada ketika itu, iaitu semasa kita nak mencapai kemerdekaan ialah kontrak sosial. Jadi dalam mata pelajaran sejarah, hari ini saya tengok kontrak sosial ini hanya dibincangkan sepintas lalu sahaja. Jadi ramai warga negara, rakyat di negara kita ini tidak faham latar belakang kontrak sosial iaitu persepahaman, persetujuan semua kaum yang ada pada 1955 sebelum kita mencapai kemerdekaan. Saya yakin dan percaya jika semua rakyat kita faham latar belakang sejarah persepahaman semua kaum yang ada di dalam negara kita ini, jadi kita berada dalam landasan yang cukup mantap sejarah latar belakang pembentukan semua kaum yang ada dalam negara kita, dan insyaAllah kita terus mengamalkan prinsip rukun negara di negara kita ini. Saya yakin negara kita ini terus aman, makmur, maju, cemerlang, gemilang sampai bila-bila. Terima kasih. Terima kasih Menteri, respon sikit boleh ya? Bolehkah saya tanya sikit? Boleh. Ya, bolehkah saya tanya Menteri bahawa sekolah vernacular yang sejak kemerdekaan Malaysia yang wujud di tanah Malaysia ini adalah satu aset atau liability kepada negara kita. Kerana ini adalah juga respon kepada MP dari Tanjung Karang. Kerana saya ingat beliau adalah bermaksud dalam Malaysia seharusnya hanya ada satu aliran sekolah saja. Tapi sekolah vernacular adalah sebenarnya aset kepada Malaysia. Kerana kepelbagaian adalah aset kepada Malaysia. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Bagi yang soalan berkenaan dengan kontrak sosial ini, memang semua faham di bawah kontrak sosial. Dan juga berkenaan dengan vernacular schools ini, ya memang kalau kita melihat dari segi kepelbagaian, unity and diversity, because kita ni we are in the country where we have different languages, we have different race, culture dan sebagainya. Dan kalau kita melihat
Jadi saya sebutkan mungkin semua yang sudah tahu ini adalah diversity. Diversity ini in every respect. This is the greatest, boleh dikatakan the greatest secret that God award human being. Dan sebab itu di semua negara kita perlu mentadbir negara kita dalam pelbagaian. Dan sebab itu dalam dasar Kementerian Perpaduan, dasar kita adalah unity and diversity. Perpaduan dalam pelbagaian. Dan sekarang ini apa yang kita rangkakan di negara kita ini dan daripada sejarah pemimpinnya dulu yang betul ansur memahami keadaan kita di negara ini dan sampai ke tahap kita di sekarang ini, dan kita telah mengukur tahap perpaduan, tahap happiness, dan didapati di negara kita ini adalah tidak seteruk yang mungkin disiarkan di negara luar. Dan sebab itu apabila saya mula masuk kepada kementerian ini, the first thing I look was what happened to our perpaduan in this country, macam mana indeks perpaduan kita. Kalau dari segi global peace global index kita di peringkat 18, agak bagus, we have a very good standing in terms of peace around the world. Dari segi indeks perpaduan pun macam itu juga. Dan yang menjadi masalah ini adalah kita manusia ni. Sebab kita ini mempunyai kehendak sendiri, kita ini mempunyai keinginan sendiri. Jadi sebab itu ini government we have to manage the aspek of manusia. Menteri, ya? Kapan nak tanya? Boleh. Kalau tadi ada disebutkan tentang kontrak sosial, yang itu biasanya orang yang generasi lama lah. Saya nak tanya kepada Menteri, bagaimana dengan keadaan sekarang orang muda? Dia era lain, dia tak ingatlah tentang kontrak sosial ke dan sebagainya ni. Jadi bagaimana kementerian nak ambil situasi yang ada dengan keadaan orang muda yang ada sekarang, remaja yang ada sekarang ni, kita hidup di dalam diversity, macam mana kita nak ada perpaduan bagi orang muda? Terima kasih. Ini yang jadi masalah sebab kita manusia ni yang muda yang tua pun masalah kita ni, kebanyakan kita ni kita sometimes we believe something we don't know. Ya. Banyak kebanyakan apabila isu-isu yang dikeluarkan. Ya, Pak Menteri, saya ada pandangan sikit. Itu sebab saya sebut tadi. Walaupun perubahan tu kontrak sosial ni zaman atuk-atuk kita dulu, ya 1955. Jadi saya mungkinkah yang Pak Menteri bersetuju rundingkan dengan persefahaman dengan Kementerian Pendidikan supaya dalam satu tajuk, ya, sejarah, mata pelajaran sejarah itu kita buat tajuk besar, iaitu kontrak sosial, supaya anak-anak kita generasi muda hari ini faham latar belakang pembentukan persefahaman semua kaum yang ada pada 1955. Hari ini dalam mata pelajaran sejarah itu hanya sedikit saja. Semua rakyat mesti mematuhi kontrak sosial yang dipersetujui oleh semua kaum. Jadi dia tidak jelas. Jadi saya harap elok dimasukkan, ya, dalam sukatan mata pelajaran sejarah diperjelaskan supaya anak-anak kita yang sudah pun mempunyai gap terlalu jauh ini, supaya mereka sedar dari mana bermulanya persefahaman semua kaum yang ada dalam negara kita ini, dimasukkan dalam sukatan mata pelajaran sejarah sebagai tajuk utama, kontrak sosial, supaya jelas, ya, supaya kita tidak nanti, supaya generasi kita faham latar belakang pembentukan negara Malaysia ini. Terima kasih. Yes. Thank you, Berhormat. I think kita sedar dan kita ambil maklum apa yang telah dijelaskan oleh Berhormat Menteri Pendidikan pun di sini. Kita mungkin akan menjurus kepada kehendak yang berhormat. Saya ingin menyentuh dengan Parliamentari orang muda ni. Orang muda ni kadang-kadang sekarang ini kalau moden, sekarang masa moden ini kita menggunakan handphone dan sosial media ini adalah menjadi satu masalah kita. Dan di sini pun kita telah menekankan bahawa media sosial menjadi isu pertama yang menggugat kesempurnaan atau perpaduan negara kita ini. Sebab apa yang telah dikeluarkan di masa-masa media ini, kadang-kadang orang-orang yang membaca itu dia bukan tahu sangat sama ada itu adalah isu yang betul, itu benar, tapi apabila ia become sensitif dan banyak ada yang masuk untuk cerita dan support dan sebagainya, itulah yang menjadi satu isu. Sebab itu dalam
dalam Yang Berhormat Menteri, Pucuk Borneo minta sikit penjelasan. Tunggu dulu. Jadi dalam hal ini kita mintalah yang di sosial media ini kalau ada isu-isu yang sensitif ini kita tidak cuba untuk jangan dipanjangkan, jangan diapi-apikan. Ya, sebab kalau diapi-apikan banyak lagi orang-orang yang akan masuk dan jadi isu lebih hangat. Yes. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Perpaduan. Seorang menteri yang sangat kuat kerana ini kerajaan perpaduan, dia tidak ada timbalan, jadi ini kerajaan Menteri Perpaduan. Terima kasih. Jadi saya ada dua isu utama yang saya nak minta penjelasan mengenai penggunaan sosial media ini. Saya juga ingin mencadangkan kepada Kementerian Perpaduan supaya kalau boleh prepare konten dalam TikTok ataupun sosial media yang lain ataupun konten infografik mengenai berapa jenis kaum yang kita ada di negara kita, di mana Sabah dan Sarawak. Sebab hari ini saya melihat satu newspaper online news, BFM News, they don't even know where is Sabah and where is Sarawak. Dia sebut menteri itu dekat Sarawak tapi dia kata dekat Sabah. Dan pengalaman saya sendiri, apabila saya turun terbang daripada Kuching, saya sampai Kuala Lumpur, satu taxi driver ambil saya. Dia kata, "Sir, welcome to Malaysia." Saya kata, sebab dia punya slang tu agak masalah sikit, so saya jawablah, "Thank you, I'm from Sarawak, also in Malaysia." So dia tengok saya. Terima kasih. Jadi kalau boleh saya nak minta konten infografik tu dihebahkan supaya semua rakyat kita tahu berapa bangsa yang kita ada, berapa di mana Sabah, di mana Sarawak, di mana Perlis dan sebagainya, dan this is common knowledge. Maybe Kementerian Perpaduan boleh juga melihat kepada aspek ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Segamat. Terima kasih. Kita akan ambil maklum dengan proposal Yang Berhormat. Segamat. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Yang Dipertua. Saya ingin tanyakan sejauh manakah dan apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh Kementerian Perpaduan untuk menerap kefahaman dan juga penghayatan Malaysia Madani ini di kalangan rakyat. Dan saya boleh bagi satu contoh adalah kerajaan perpaduan ini adalah satu contoh di mana sebelum ini kita menjadi musuh, bahawa ia boleh menyatukan, bahawa dan ada juga cadangan boleh dipertimbangkan bahawa perpaduan itu boleh juga diwujudkan daripada borang-borang yang kita keluarkan daripada kerajaan itu. Letaklah hanya bukan Cina, Melayu, India, letaklah rakyat Malaysia dan rakyat bukan Malaysia. Itu adalah satu contoh permulaan yang kita boleh juga dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Sikit. Selepas ni jawab. Okey. Terima kasih Yang Berhormat. Saya berkaitan dengan rukun negara ni ingin nak minta penjelasan lah. Ada tak satu undang-undang ataupun peraturan ataupun garis panduan lah bagaimana yang dikatakan seseorang individu rakyat Malaysia ni, terutamanya orang-orang muda lah, kadang-kadang menulis di Facebook dan media maya ni seolah-olahnya menghina prinsip-prinsip rukun negara itu sendiri. Dan perlakuan-perlakuan yang biasanya dibuat kadang macam membakar bendera, nyanyi lagu negaraku terbalik dan sebagainya. Jadi saya ingat kementerian boleh menyediakan garis panduan ataupun undang-undang supaya orang-orang muda dan rakyat Malaysia umumnya lah boleh dididik dengan sedikit penentukan undang-undang. Terima kasih. Okay, terima kasih. Ini menjurus kepada saya untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Selayang yang menyentuh kepada isu yang sama. Dari segi kesalahan-kesalahan sosial media dan sebagainya, kita ada undang-undang di bawah Penal Code, ada 7 section di bawah Penal Code. Di bawah Akta Hasutan, kita ada one section. Juga di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 juga. Dan semua ini menjurus kepada mengatasi masalah-masalah ataupun sensitif isu yang telah dikeluarkan oleh rakyat kita, sama ada di TikTok ataupun di sosial media. Dan sekarang ini langkah-langkah untuk penguatkuasa adalah kepada kementerian-kementerian yang mempunyai akta-akta tersebut. Dari segi kementerian kita mengadakan program-program kesepaduan. Dan saya ingin menjawab dengan dalam isu Madani tadi,
kita di Kementerian Perpaduan ini mengambil inisiatif proaktif. Apabila konsep madani ini diwawalkan oleh Perdana Menteri, kita mengambil inisiatif untuk membuat kerangka di mana Kementerian Perpaduan dapat memberi sumbangan yang sepenuhnya, dan kita telah mengadakan satu kerangka belum approve by kabinet, tetapi sudah dihantar. Mungkin dalam mesyuarat esok kerangka ini akan diterapkan, di mana Kementerian Perpaduan kita akan menjurus kepada isu kebudayaan, kemaskatan dan pendidikan, ya. Dan kementerian-kementerian lain memang semuanya adalah menuju kepada kesejahteraan rakyat. Dan Malaysia Madani ini adalah masyarakat madani ataupun civilized society, di mana semua kehendak rakyat adalah tergolong adalah untuk kesejahteraan ini memang dirangkumi dalam kesemua kementerian. Dan terima kasih kepada YB pada mata tadi yang di Sarawak. Tuaran. Bukan. Ya. Puncak Borneo yang telah mengatakan saya ni menteri Unity, because of Unity Government. Ya, betul, ya. Dan sebab itu tidak diberi timbalan lah. Menteri Amita sikit. Saya selalu bergurau dengan menteri-menteri lain. Yang berhormat Menteri. Mereka ini jadi timbalan saya sebab saya menteri Unity. Yes. Ya, Menteri. Miri. Okey. Terima kasih Menteri. Umum kita tahu bahawa kita selalu mencari punca masalah yang menggugat perpaduan dari kalangan rakyat. Sudah 50-60 tahun kita selalu salahkan sebab aliran sekolah ataupun silibus dalam pendidikan ataupun even social media pada masa sekarang. Setuju bahawa yang berhormat Menteri, perpaduan hanya betul-betul dapat dicapai apabila ahli politik termasuk semua ahli yang terdapat dalam Dewan ini mempunyai satu persefahaman bahawa tidak menjadikan sentimen perkauman sebagai modal untuk berpolitik. Seperti yang kita ada di Sarawak, Yang Berhormat Menteri. Sarawak mempunyai semangat perpaduan kaum yang lebih baik sebab ahli politik Sarawak, kita biarpun kita bersaing, tapi tak pernah kita mainkan isu-isu perkauman. So, harap penjelasan. Terima kasih. Muhammad, saya tidak ingin jawab dengan untuk menyentuh isu-isu yang fakta-fakta. Tapi in general, kalau kita melihat kita sendirilah, in yourself, apabila kita membuat sempadan ke atas kehidupan kita, dari segi agama, dari segi budaya, dari segi pengumuman kita, sebenarnya you're putting yourself into sempadan. Jadi sempadan ini apabila another guy also have their own sempadan, jadi sempadan ini akan, kalau bertemu dia akan bercanggah. Very simple ideology. Dan inilah di mana kita mesti, dalam hal ini kita mesti membuat ataupun menyarankan supaya kita bertoleransi. We have to tolerate each other. Dalam kita hidup dalam perbagaian ini, the ones yang apa you nak itu, orang lain pun nak. Alright? Jadi apabila another word to put it is, apabila you greed tak boleh dikompromis dengan orang lain itu, jadi adalah masalah perpaduan tidak dapat dicapai. Dan inilah isu yang sebenarnya. Jadi saya haraplah kita kalau kita membuat kajian pelbagai, tadi saya sudah sebutkan faktor-faktor utama dalam perpaduan ini adalah isu agama, race, pendidikan, sosial media. Dan ini kita semua tahu. Jadi sometimes it is not easy to talk about it. Dan sebab itu dalam usaha kita untuk menyelesaikan perkara ini, kita cadangkan perkara macam ini jangan diapi-apikan. Jangan dibahaskan di luar. Kalau kita bahaskan, kita mengadakan satu kumpulan dalam perpaduan ini kita ada harmoni. Jawatan kuasa harmoni yang dipengerusikan oleh saya dengan Menteri Agama. Mungkin perkara yang amat sukar, tetapi kita cuba. Yang Berhormat sebab Menteri, itu semangat toleransi adalah amat penting. Yang Berhormat Menteri, masa sudah tamat. Masa sudah habis? Ya. Terima kasih.
Okay, boleh singgung sikit? Alright. Actually, saya ada satu lagi isu tapi tak apalah. Bagi jawapan petulis sahaja. Itu berkenaan dengan Malaysia Madani telah dibentangkan sedikit tadi. Jadi terima kasihlah yang betul. Dengan ini saya ingin menunjukkan menjunjung kasih titah yang di-Pertuan Agong dan dengan itu terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih Puan Timbalan Yang di-Pertua. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti menjunjung kasih titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Batuga Baginda Yang di-Pertuan Agong atas keprihatinan Baginda dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengaplikasian inovasi negara. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih atas perhatian Baginda menekankan kepentingan sains dan teknologi serta bidang penyelidikan, pembangunan, inovasi dan pengkomersialan sebagai faktor pemangkin perkembangan ekonomi baru serta peluang pekerjaan baru untuk rakyat. Saya mengambil peluang ini juga untuk mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 8 ahli-ahli yang berhormat, iaitu Yang Berhormat Larut, Yang Berhormat Kuala Terengganu, Yang Berhormat Kubang Kerian, Yang Berhormat Paya Besar, Yang Berhormat Tenggara, Yang Berhormat Rasah, Yang Berhormat Bayan Baru dan Yang Berhormat Petaling Jaya yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat Pagi Penggar ke-4, Parlimen ke-14 yang telah menyentuh isu-isu di bawah bidang kuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Seri Batuga Baginda yang di-Pertuan Agong, Mosti telah mempunyai perancangan dengan pelan pelaksanaan yang rapi bagi menyokong dan meningkatkan aspek STIE, Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi Negara. Mosti telah membangunkan dasar STI, inisiatif berkaitan serta plan hala tuju bagi memperkasakan bidang keutamaan STIE negara. Antaranya, pertama, Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DISTIN) 2021 hingga 2030 yang mensasarkan status negara berteknologi tinggi menjelang tahun 2030. Yang kedua, Rangka Kerja 10-10 MySTIE. Yang ketiga, Dasar Bioteknologi Negara 2.0. Keempat, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia. Yang kelima, Pelan Hala Tuju Kecerdasan Buatan 2021 hingga 2025. Keenam, Pelan Hala Tuju Robotik Negara. Dan ketujuh, Pelan Hala Tuju Ekosistem Startup Malaysia 2021 hingga 2030 ataupun SUPER. Puan Timbalan Yang di-Pertua, saya akan bagi